Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke San Francisco, Amerika Syarikat. Masyarakat di negara Brunei Darussalam tidak ketinggalan menyertai kempen Warna Hijau sebagai solidariti bagi Palestin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke San Francisco, Amerika Syarikat bagi menghadiri Asia Pacific Economic Leaders Meeting AELM yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 November 2023. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berangkat di hangar penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ialah ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir Yang Amat Mulia Pangeran-Pangeran Cetria, Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei dan Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM ke-17 diadakan hari ini di Pusat Konvensyen Jakarta di Jakarta, Republik Indonesia. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Delegasi negara ke mesyuarat tersebut diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Lela Raja, Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Dengan tema keamanan, kemakmuran dan keselamatan, mesyuarat meluluskan beberapa dokumen termasuk 2 kertas konsep, 1 kertas perbincangan dan kemaskini prosedur operasi standard SOP. Pada mesyuarat tersebut, delegasi negara berkesempatan menyampaikan takliman mengenai kemajuan dan perkembangan penggubalan kertas strategi Future Ready ADMM and ADMM Plus Strategy Paper dan mengongsikan hasil bengkel kedua yang berlangsung di Bandar Seri Begawan pada bulan Oktober lalu. ADMM ke-17 juga berjaya menggunakan pakai deklarasi bersama, iaitu Deklarasi Bersama Jakarta oleh Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN mengenai keamanan, kemakmuran dan keselamatan. Satu kejayaan signifikan turut dicapai tahun ini dengan penyertaan buat pertama kali Timor Leste sebagai pemerhati ADMM dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan. Juga diadakan mesyuarat tidak rasmi Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Amerika Syarikat dan mesyuarat tidak rasmi Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Jepun. Negara Brunei Darussalam turut mengadakan mesyuarat dua hala
bersama Republik Indonesia, Persekutuan Rusia dan Sekretariat ASEAN. Juga menyertai delegasi negara Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Ali Rupendi bin Haji Perudin, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan. 17 ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian banjir, kebakaran, angin kencang dan rumah roboh menerima bantuan kewangan berjumlah RM30,350. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Seramai 4 orang ketua keluarga adalah mangsa yang terlibat dalam kejadian banjir, 6 ketua keluarga terlibat dalam kejadian kebakaran, 3 ketua keluarga terlibat dalam kejadian rumah roboh atau tidak selamat untuk didiami dan 4 ketua keluarga terlibat dalam kejadian angin kencang. Sementara itu, petang tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menerima sumbangan bagi tabung anak-anak yatim berjumlah RM3,000 daripada Universiti Brunei Darussalam UBD. Sumbangan disampaikan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Sumbangan adalah sebahagian daripada hasil kutipan yuran larian acara UBD Run 2023. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kedudukan dan lanskap sektor teknologi infokomunikasi ICT serta cabaran dalam mengawal selia dan mengembangkan sektor ICT di negara ini antara yang dikongsikan semasa lawatan rombongan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara ke Ibu Pejabat Pihak Berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI. Sepanjang 2 dekad yang lalu, lawatan ini menjadi platform untuk berkongsi makluman mengenai pencapaian AITI serta meningkatkan kesedaran tentang peranan AITI dalam mencapai matlamat untuk mentransformasikan negara Brunei Darussalam menjadi negara pintar. Rombongan turut berpeluang menyaksikan pameran dan meninjau dengan lebih dekat lagi inisiatif AITI. Sempena memperingati 10 tahun penubuhan bangunan kekal Sekolah Arab Blight, pagi tadi diadakan program Hari Terbuka. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan, Kementerian Hal Ehwal Agama. Pelbagai acara diadakan termasuk petak-petak permainan serta makrad dan juga penyampaian hadiah kepada pemenang pertandingan Al-Basu Al-Madrasi. Program diselajurkan dengan pelancaran e-book terbitan Sekolah Arab Blight. Bengkel menambang syair sejarah Brunei 2023 diadakan sebagai pendedahan mengenai beberapa jenis dan teknik menambang syair. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Untuk memberi pendedahan mengenai beberapa jenis dan teknik menambang syair, Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja menganjurkan Bengkel Menambang Syair Sejarah Brunei 2023. Hadir Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. 21 peserta menyertai bengkel tersebut. Bengkel selama 2 hari ini diadakan sebagai persediaan bagi pertandingan menambang syair sejarah Brunei yang akan diadakan pada bulan ini dan Disember depan. Hari ini 15 November, masyarakat antarabangsa mengadakan kempen warna hijau sebagai tanda sokongan berterusan bagi rakyat Palestin. Masyarakat di negara Brunei Darussalam juga tidak ketinggalan menyertainya sebagai menunjukkan dunia bersatu bagi Palestin.
Dengan menyahut kempen tersebut, ia sebagai tanda solidariti dengan rakyat Palestin menggalakkan keamanan dan memupuk kesedaran. Inisiatif itu juga menzahirkan keprihatinan masyarakat antarabangsa kepada penderitaan dan keperitan hidup rakyat Palestin. Nampaknya ramai Ketani dapat menunjukkan solidariti Ketani pada rakyat Palestin itu dengan menggunakan baju hijau. Jadi inilah sebabnya Ketani akan menunjukkan rasa simpati dan solidariti Ketani kepada rakyat Palestin. Apatah lagi diorang ini adalah seagama sama Ketani, agama Islam. Alhamdulillah, hijau ini juga melambangkan juga Islam hijauannya, dan ia adalah salah satunya warna hijau ini terdapat dalam bendera Palestin. Sebab itu hari ini juga kami semua memakai pakaian hijau lah, kira sokongan kami kepada orang-orang Palestin. Pelbagai pihak turut menganjurkan pelbagai aktiviti-aktiviti amal dan berkebajikan bagi tujuan mengumpul derma daripada seluruh rakyat dan penduduk di negara ini untuk disumbangkan kepada Palestin di Gaza. Peti tabung juga disediakan di masjid-masjid, surau dan balai ibadat, bangunan bank, premis perniagaan dan bangunan awam seluruh negara. Angkatan Sastrawan dan Sastrawani Brunei Astrawani dan Kumpulan Putra Seni dengan sokongan Dewan Bahasa dan Pustaka pagi tadi mengadakan program Peduli Palestin. Program diadakan di Sumbangsi Mulia Kampung Beribi. Program memberikan peluang kepada para penjajah dan pengunjung untuk menghulurkan derma yang akan disalurkan ke tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza. Lempar, pertahankan anak-anak. Program pembangunan ICV Ignite, Anjuran Brunei Gas Carriers Sdn Berhad BGC yang diadakan dari bulan Mei hingga Jun lalu berakhir dengan majlis penyampaian sijil. Majlis diadakan di sebuah hotel di Kulab. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Kapten Abdul Matin bin Abdul Rahman Liu, Pengarah Urusan BGC. Program antara lain menawarkan pelbagai peluang rangkaian kerjasama industri dan pendedahan kepada lanskap maritim Brunei dan pengusahaan perkapalan. Bengkel penulisan buku motivasi sempena Bulan Bahasa 2023 melabuhkan tirainya petang tadi dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil. Bengkel antara lain menumpukan cara meningkatkan potensi penulisan serta memahami isi kandungan dan juga penulisan buku motivasi. Hasil bengkel ini, karya-karya peserta akan diterbitkan dalam sebuah buku berkumpulan iaitu Gabungan Penulisan Peserta Bengkel di bawah label penerbitan buku motivasi dan inspirasi. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Emi Suryani binti Haji Himni, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Bengkel ini sebenarnya banyak mengajarkan saya mengenai dengan pengalaman, pengajaran yang dapat daripada orang lain. Macam mana kami melihat, mereflect what is before dan apa yang to be improved, to motivate lagi dalam pekerjaan. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022.
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB hari ini mengadakan majlis penyampaian epulet dan sijil bagi ahli-ahli pasukan pengakap Kelana 1101 Kupu SB. Pada majlis ini, seramai 17 orang dianugerahkan epulet dan dilantik menjadi ahli pengakap Kelana. Majlis berlangsung di Kolej Universiti berkenaan. 6 kesalahan lalu lintas didapati dan 21 kompaun dikeluarkan hasil operasi sepadu yang dijalankan kemarin di Kampung Luagan Timbaran, daerah Tutong. Operasi sepadu melibatkan pasukan polis diraja Brunei, Jabatan Pengangkutan Daran, Jabatan Kastam dan Eksaise Diraja dan Biro Kawalan Narkotik. Antara kesalahan yang didapati memakai pelekat plastik filem atau tabir, lesen memandu manso, tayar rosak dan insuran manso. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Darat pula mengeluarkan 13 kompaun atas 5 kesalahan bagi kenderaan berat. Manakala Jabatan Kastam dan Eksaise Diraja pula menahan 5 individu untuk siasatan lanjut atas kesalahan memiliki rokok dan vape. Biro Kawalan Narkotik pula mendapati 2 kesalahan di bawah penyalahgunaan dada penggal 27 iaitu memakan dada terkawal. Pasukan Polis Diraja Brunei akan mengadakan latihan menembak menggunakan peluru hidup esok 16 November 2023. Latihan akan diadakan di Kompleks Padang Tembak Polis Diraja Brunei, Kampung Sungai Akar. Sehubungan itu, orang ramai disaran untuk tidak berasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan tersebut. Latihan akan diadakan bermula pukul 8 pagi hingga 10 malam. Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims, Kementerian Hal Ehwal Ugama selaku urus setia Lembaga Tasmik Menghafaz Al-Quran Negara Brunei Darussalam akan mengadakan ujian tasmik menghafaz Al-Quran kali pertama tahun 2024 yang dijadual bermula pada penghujung bulan Januari 2024. Ujian tasmik menghafaz Al-Quran dibukakan kepada warga negara Brunei Darussalam dan penduduk tetap sahaja. Sehubungan itu, permohonan ujian tasmik dibukakan mulai Ahad 19 November ini. Permohonan boleh dihadapkan secara dalam talian melalui pautan media sosial urus setia seperti yang tertera. Tarikh tutup permohonan dan penghantaran borang pada hari Khamis 30 November ini. Keterangan lanjut hubungi Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims melalui talian 2237 atau WhatsApp 7204964. Sekarang disampaikan keadaan nisab zakat wang dan harta untuk hari ini. Berikut Liga Super Brunei 2023. Kota Ranger FC mengutip 3 mata penuh setelah berjaya bangkit untuk menewaskan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei MSABDB 3-1. Perlawanan berlangsung di padang dan balapan Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Dalam perlawanan ini, MSABDB terlebih dahulu berada di depan menerusi jaringan Muhammad Hibatul Rahman Muhammad pada minit ke-12. Bersambung separuh masa kedua perlawanan, Kota Ranger FC bangkit dengan 3 jaringan masing-masing menerusi jaringan Nonso Woke, Muhammad Fatur Rahman Imran dan Muhammad Hafiz Haji Mahari. Saingan Liga akan diteruskan lagi dengan 2 perlawanan terakhir Jumaat ini. Kejohanan futsal antara rumah-rumah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan tahun 2023 menutup tirainya semalam dengan menyaksikan beberapa perlawanan.
Kejohanan menyaksikan si lubang bangsi muncul juara bagi kategori veteran dan terbuka. Manakala Sukma Indra pula menduduki tempat kedua bagi kategori veteran dan terbuka dengan Bunga Putar dan Arab Gagati menduduki tempat ketiga. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Berakas.